الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, kata dia, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa dhakara wa wa'adha, thumma qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ala wastawsu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa linisaikum 'alaykum haqqan fa haqqukum 'alayhinna alla yuti'na furushakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika Nabi buat haji. Di antara isi khutbah Nabi itu, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah, memuji Allah, wa asna alaih, wa zakara wa wa'adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi beberapa peringatan dan beberapa nasihat. Sahabat Nabi ini nama dia Amr bin al-Ahwas. Dia kata, masa Nabi SAW buat haji, Nabi buat haji sekali tu aja. Maka haji Nabi yang sekali itu dia panggil Hajjatul Wada', dia panggil haji perpisahan. Masa Nabi SAW buat haji, semasa ada di Arafah, Nabi bagi satu khutbah. Macam biasa, Nabi mulakan khutbah dia dengan memuji Allah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, semua ala umuri dunya wad din
Lepas Nabi puji-puji Allah Subhanahu wa taala, wa zakara wa wa'adha. Nabi SAW bagi peringatan, Nabi bagi pengajaran kepada sahabat-sahabat. Di antara yang Nabi sentuh ialah Nabi kata ala wastausu bin nisa'i khairah. Nabi kata ketahuilah, hendaklah kamu semua selalu pesan kepada orang-orang perempuan, khususnya isteri-isteri kamu, supaya mereka selalu baik-baik. Bayangkan satu benda penting. Waktu Nabi SAW buat haji, di antara benda penting yang Nabi sentuh ialah Nabi pesan dekat orang lelaki-lelaki semua supaya selalu pesan dekat orang perempuan. Wastausu, maka hendaklah kamu selalu berwasiat, selalu berpesan bin nisa'i, kepada orang-orang perempuan ini khairah, pesan dekat mereka ni baik-baik. Nasihat mereka elok-elok, cakap elok-elok kat mereka. Pasal orang perempuan ni kalau mereka baik, baik seluruh negara. Kalau jahat mereka musnah seluruh negara. Tu hibur di CD lucah lah ni. Semua melibatkan orang perempuan Melayu. Lepas satu keluar, lepas satu keluar, lepas satu keluar. Lagi orang duk kata tak boleh lagi ramai orang dapat. Kita jadi bahan gelap pada bangsa Asia kerana musnahnya akhlak orang perempuan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tak heran Nabi SAW masa buat haji, antara banyak-banyak benda Nabi sentuh tentang masalah ni. Nabi kata jangan kamu lupa berpesan kepada orang-orang perempuan ini, pesan baik-baik, cakap elok-elok kat mereka ni. Fa'innama hunna awanun indakum, kerana orang perempuan ni mereka ni umpama tawanan kepada orang lelaki-lelaki. Orang perempuan ni awan, mereka ni macam tawanan. Masa dia tak menikah lagi, dia duduk bawah tawanan bapak dia. Bapak dia menjadi wali mujber, wali yang boleh paksa dia. Bapa boleh guna kuasa veto terhadap anak perempuan dia, dan bapa tak boleh veto kepada anak laki-laki dia. Orang perempuan belum kahwin, dia ditawan oleh bapa dia. Orang perempuan bila kahwin, dia menjadi tawanan suami dia. Tak boleh keluar rumah melainkan dengan izin suami. Maka Nabi SAW kata orang perempuan ni kita kena pesan elok-elok ke mereka. Pasal elok mereka, elok semua. Rosak mereka, rosak semua. Orang perempuan dia bukan sahaja kalau dia rosak, dia rosak. Kalau dia rosak, dia boleh rosak ke orang lain. Tuan-tuan, orang perempuan senang aja. Dia panggil seorang abang mai, dia beritahu kata dia dirosakkan, dia sebut satu nama orang lelaki-lelaki manakah. Melingkup kau untuk. Senang aja, dia sebut nama siapa pun, orang dengar-dengar, betul tak betul itu cerita lain. Orang dah cakap dah. Tak sangka betul. Jahanam dah kawan dia sebut nama ni. Bahaya orang perempuan ni. Tuan-tuan ingat balik kisah Juraij. Kisah Juraij, satu perempuan jalang, senang-senang dijual nama Juraij dekat orang. Dia kata, hampa percayalah dekat Juraij tu, nampak dia ni macam abid billah. Nampak macam orang yang kuat beribadat kepada Allah. Hampa tahu tak dia buat apa enggak? Dia rosakkan nama Juraij. Dia kata Juraij buat tak elok ke dia. Akibat dia apa? Orang pergi pukul Juraij ni. Nabi SAW pesan sangat-sangat. Nabi kata ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah aku pesan dekat kamu semua, wahai sahabat-sahabat aku, dekat orang perempuan ni kamu kena pesan baik-baik dekat mereka.
Kerana mereka ni adalah tawanan kepada kamu semua. Masa belum kahwin, dia ditawan oleh pak dia. Lepas kahwin, dia ditawan oleh suami dia. Dia tak bebas. Macam mana orang laki-laki boleh bebas. Orang perempuan tak bebas. Nak ke mana pun mesti dengan izin. Sama ada bapa ataupun suami. Maka kesian dekat mereka ni. Tolong orang yang tawan mereka ni. Tolong ajak mereka baik-baik. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalik. Nabi SAW kata, kamu tidak memiliki mereka sesuatu pun melainkan daripada itu. Itu terjemahan dia. Maksudnya Nabi kata, kamu orang laki-laki dengan orang perempuan ni, selain daripada kamu nak berseronok-seronok dengan dia. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan istimta'. Istimta' ni maksudnya nak berseronok-seronok, nak bercumbu-cumbu. Macam tu. Selain daripada orang perempuan ni, kamu nak berseronok-seronok dengan dia, kamu juga mesti jaga dia sebagai isteri. Jaga baik-baik. Bagi dia rasa dia ni isteri kita, dia dihargai. Sediakan keperluan yang sewajarnya mengikut kemampuan kita. Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Nabi kata, melainkan setelah satu hari dia tunjuk dia buat satu benda yang keji dan tak elok, terang-terang. Selagi mana dia tunjuk dia baik, selagi mana dia tunjuk dia taat, selagi mana dia tunjuk dia nak jadi isteri yang salihah dan sebagainya, kita kena jaga dia baik-baik. Illa, melainkan an ya'tina bifahishatin mubayyinah, melainkan sampai satu masa dia buat satu benda fahishah, benda keji, benda kotor, benda tak elok, dia buat terang-terang. Dia tunjuk dia tak taat kita, terang-terang. Dia tak heran ke kita. Kita kata jangan, hak tu dia nak pergi buat. Kita suruh hak tu dia tak mau buat. Dia tunjuk dia tak taat dekat kita. Dia derhaka dekat kita. Dia nusyus pada kita. Fa in fa'alna, kalau sekiranya dia buat sungguh macam tu, dia bantah kita, dia tak taat kita, dia derhaka kita, fahjuruhunna fil madaji'. Islam kata apa? Nabi kata tinggal dia di tempat tidur. Tunjuk kita tak berkenan ke dia, tunjuk kita tak suka dekat dia, satu punishment untuk dia. Tak mau tidur sekali dengan dia. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih. Nabi kata, dan kamu boleh pukul mereka dengan syarat pukul yang tidak membawa sakit. Ghair mubarrih maksudnya pukul, tapi pukul yang tak membawa sakit. Pukul sebagai takdib, dia kata sebagai nak bagi adab, bagi ajak pada dia. Dia kena pukul itu bukan yang penting sakit tu, yang pentingnya dia rasa dia dimarahi oleh suami dia. Fa in ata'nakum, dah selepas kamu buat macam tu dekat dia, dia taat kepada kamu, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan sekali-kali kamu cari jalan nak bergaduh dengan dia. Dia buat salah, manusia mana tak bersalah. Dah dia buat salah, kita dah bagi satu adab pada dia. Dah kita bagi satu adab pada dia, dia dah menyesal salah dia, menyesal silap dia, dia dah buat bagi elok balik. Nabi kata, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari jalan nak bergaduh pula. Dia dah mengaku dia salah, dia dah mengaku dia silap, dia dah ubah dah, cukup. Kita jangan duk panjang lagi. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan. Nabi kata, ketahuilah, suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Fa haqqukum alaihinna, dan adapun tanggungjawab isteri ialah alla yuti'na furushakum man takrahun. Nombor satu sekali, tempat tidur suami jangan ada jantan lain mai tidur. Nabi sebut benda ni. Nabi kata suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Di antara tanggungjawab isteri ialah furush, tempat tidur suami jangan ada jantan lain mai tidur. Nombor satu.
wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun. Yang kedua, rumah kamu jangan kamu bagi laki-laki yang suami kamu tak suka masuk. Siapa orang yang suami tak suka, jangan bagi dia masuk rumah kamu. Nabi kata, ala wa haqquhunna alaikum, adapun tanggungjawab suami ialah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Tanggungjawab suami ialah hendaklah dia memperelokkan pakaian dan makan isteri. Tanggungjawab suami. Rumah, tempat duduk, pakaian, makan minum, itu tanggungjawab suami. Buat bagi elok yang tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam main ayat Quran, buat main hadis Nabi, nak suruh rumah tangga jadi elok. Tuan-tuan tengok hari ini, perceraian yang berlaku di kalangan orang Islam sangat tinggi. Perceraian yang berlaku di kalangan orang Islam sangat tinggi. Tengok saja peratus perceraian yang berlaku khususnya di Kuala Lumpur. Cukup menakutkan. Quran pesan cukup banyak tentang masalah suami isteri. Hadis Nabi lagi banyak pesan tentang hidup suami isteri. Kalau orang Islam ikut, tak jadi perceraian yang semacam tu. Tak jadi kemungkaran yang seteruk yang berlaku pada hari ini. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ah khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhilai a'lahu fa in zahabta tuqimuh kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, berpesanlah kamu semua wahai orang laki-laki kepada kaum wanita ini baik-baik. Nabi kata, Nabi selalu sebut macam tu, istausu bin nisa'i khairan. Dia sebut di ujung, hendaklah kamu semua pesan dekat orang perempuan ni, nasihat orang perempuan ni khairan, elok-elok. Cakap elok-elok kat mereka, bagi mereka reti, bagi mereka faham. Fa innal mar'ah khuliqat min dhila'. Dia kata kerana orang perempuan asal-asal dulu Allah bagi jadi daripada tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Dan adapun tulang rusuk yang paling bengkok ialah tulang rusuk yang paling atas. Anak murid saya di matrik dulu masuk universiti buat perubatan, masuk tahun 1 fakulti perubatan, kirim mai dekat saya gambar tulang rangka, kirim mai. Dia kata, ustaz, betul macam yang hadis kata, tentang kejadian orang perempuan daripada tulang rusuk yang paling bengkok ialah yang paling atas. Allah Subhanahu wa taala jadikan Hawa daripada tulang rusuk yang bengkok. Betul ustaz, ni gambar dia photostat daripada buku perubatan hantar mai. Nabi SAW masa tu mana ada X-ray lagi, mana ada pembedahan buka dada orang lagi. Tapi Nabi SAW sudah cakap tentang benda ni. Allah jadikan Adam ini daripada tulang rusuk. Semua tulang rusuk bengkok. Yang paling bengkok ialah a'lahu, paling atas. Dia kata, fa in zahabta tuqimuh kasartah. Kalau kamu gopoh-gopoh kalut-kalut nak perbetul tulang yang bengkok tu, kamu akan patahkan dia. Tak boleh kalut. Kalau dia dapat seorang isteri yang bermasalah, dia nak perbetul isteri yang bermasalah ni, nak perbetul dalam masa sehari semalam, patah makna dia berlaku perceraian. Tak boleh, dia tak boleh kalut-kalut. Hari ni menikah dengan kita, hari ni juga hang tak boleh pakai lipstick, hang tak boleh apa, hari ni juga hang mau buang melingkuk. Pelan-pelan, habaq ke dia elok, bagi dia reti pelan-pelan. Lama esok dia reti, dia tahu kita duk larang dia ni pasal kita sayang dia. Dia reti.
Nabi kata wa in taraktah, tapi kalau kamu tinggal, kamu tak perbetul hak bengkok tu, kamu biar dia bengkok tu, lam yazal a'waj, maka dia sentiasa duk bengkok tu tak betul gitulah kalau tak perbetul dia. Fastausu bin nisa, Nabi kata oleh itu aku habaq lagi sekali pesan baik-baik dekat orang perempuan, bagi dia jadi elok. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih, sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata la yafraq mu'minun mu'minah, janganlah satu orang suami yang beriman benci kepada isteri yang juga beriman. Nabi kata suami tak boleh benci isteri, tak boleh, dia bini kita. Benci apa? Dia bini kita. Tak boleh. Nabi kata la yafraq mu'minun mu'minah, tak boleh satu orang suami yang beriman benci kepada satu isteri yang beriman. Tak boleh benci. In kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya kamu tidak senang satu pekerti, satu akhlak, satu perangai yang ada pada isteri kamu, takkan tak ada satu perangai yang baik pada dia. Nabi kata. Kita tengok Nabi balance benar tu. Kalau ada benda yang kita tak suka kat bini kita tu, jangan kita lupa ada banyak benda yang baik pada dia. Jangan satu dua benda tak elok ni kita duk teropong sampai sakit mata, sedangkan 1000 benda baik hak ada kat dia kita buat tak peduli. Tak boleh, Nabi kata. Kalau ada satu benda kamu tak suka dekat dia, kamu kena ingat ada banyak lagi benda yang kamu suka pada dia. Oleh itu apa? Hak tak elok tu perbaik elok-elok. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, kata dia satu hari dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujah ahadina alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah, dia kata satu hari dia tanya Nabi. Muawiyah kata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Dia kata, ya Rasulullah, sebagai suami apa tanggungjawab kita pada isteri kita? Muawiyah pergi tanya Nabi. Muawiyah bin Haidah, dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, sebagai suami, orang laki-laki ini sebagai suami, apa tanggungjawab kami terhadap isteri kami? Nabi kata, an tut'imaha idza ta'imta. Tanggungjawab kamu yang pertama, kamu makan, kamu pastikan dia makan. Kamu makan, kamu pastikan dia makan. Maksudnya tanggungjawab suami yang pertama menyediakan makan. Wa taksuha idza iktasaita. Yang kedua, kamu pakai, kamu pastikan dia pakai. Tanggungjawab suami yang kedua ialah sediakan pakaian yang sewajarnya untuk isteri. Nabi kata, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali kamu pukul muka dia. Ini pantang dalam agama. Sebagai suami, tangan jangan sekali-kali naik muka isteri. Wala tadribil wajha. Muka jangan piduk pukul. Dalam hadis lain Nabi cerita, dia ada tempat-tempat lagi yang dilarang pukul. Selain daripada muka, perut dan juga kemaluan. 3 tempat ni haram orang lelaki pukul isteri dia. Nabi kata, wala tuqabbih. Tanggungjawab suami, jangan sekali-kali tuqabbih, kamu cakap keji pada dia.
Tuqabbih ni cakap benda tak elok ke dia. Memang hang ni bangsa tak guna, memang mak pak hang pun sama, dia cakap begitu. Benda tu tuqabbih. Dia kata kita cakap tu luka berdarah hati dia bila dengar. Memang aku silap menikah dengan hang ni, dia cakap begitu. Ini semua tuqabbih. Kita bercakap dengan perkataan yang hancur hati dia. Nabi kata jangan buat macam ni. Nabi kata wala tahjur illa fil bait. Kalau dia derhaka pun kamu tinggal dia di tempat tidur. Jangan sampai keluar daripada rumah. Tinggal daripada dalam bilik, tidur di koset. Jangan sampai keluar daripada rumah pergi tidur rumah mak kita. Tak boleh. Itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda ni semua Nabi abang lama. Tapi adakah orang Islam hari ini yang berumah tangga, yang dah beranak pinak patuh kepada apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kegagalan kita mematuhi tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak bahagia. Bila kita tak bahagia, kita salah orang macam-macam. Kita salah bini kita salah mertua kita salah orang. Kita salah. Pasal apa? Pasal kita tak mengaji agama. Bila kita tak mengaji agama, kita melayari hidup kita tanpa panduan daripada petunjuk Allah. Sudah tentu pelayaran kita tak sampai ke matlamat dia. Kita menikah untuk apa tuan-tuan? Selain daripada tuntutan agama, kerana kita nak cari kebahagiaan. Kalau menikah tak bahagia, tak sampai matlamat dia. Macam mana kita nak sampai matlamat dia? Matlamat tu hanya kita boleh sampai dengan pedoman Quran dan hadis Nabi. Kita tak pakai pedoman Quran dan hadis Nabi, kita belayang nak pergi ke mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pesan diri saya dan pesan kepada tuan-tuan semua, kita ikut perintah agama. Kita cuba faham ayat Quran, kita cuba faham hadis Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hasil dia dekat kita. Kita dapat merasa buah yang lazat yang disediakan oleh agama untuk kita semua, kepada orang-orang yang ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 145. Muka surat 145. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Furqan. Surah Al-Furqan Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Bulan lepas kita pun dah baca ayat 21 sampai ayat 31. Dalam ayat yang kita baca pada bulan lepas, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat kita tentang alasan yang diberikan oleh orang kafir sebagai excuse untuk tak mau ikut Nabi Muhammad. Orang kafir bagi alasan untuk tak mau ikut Nabi Muhammad. Di antaranya yang kita baca bulan lepas, orang kafir kata, pasal apa? Allah tak turunkan malaikat untuk jadi bodyguard Nabi. Kami tak ada masalah nak ikut Nabi Muhammad ni. Dia berkata, tapi syarat dia apa? Allah kena hantar malaikat jadi bodyguard Nabi. Malaikat kena bagi tahu dekat kami, kata Muhammad ni Nabi, baru kami boleh ikut. Yang kedua, orang kafir kata awak Tuhan sendiri tak turun mai habaq, kata Muhammad ni Nabi. Ini alasan-alasan bodoh yang diberikan oleh orang yang tak mau beriman dengan Allah dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Allah kata first time manusia akan melihat malaikat ialah pada waktu dia nak mati. Kita baca bulan lepas. Pertama kali manusia akan melihat malaikat ialah waktu nak mati. Malaikat maut mai dekat dia, dia nampak. Dia nampak malaikat maut mai dekat dia pakai pakaian warna apa. Ini semua disebut di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Malaikat mai pakai baju putih, malaikat mai pakai baju hitam, malaikat duduk belah kanan, malaikat duduk belah kiri. Itu pertama kali bagi sesetengah manusia melihat malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa tu
Quran yang kita baca bulan lepas, dia kata orang yang selama ni memusuhi agama, bila malaikat mai nak ambil nyawa dia, masa tu dia akan kata hijran mahjura, hijran mahjura. Dia akan kata, ya Allah, lindungi saya daripada dia ni. Dia dah takut bila tengok malaikat mai dekat dia dengan pakaian serba hitam. Malaikat bila mai pakaian serba hitam, malaikat jerkah dekat dia. Malaikat kata, wahai roh yang keji, keluar daripada tubuh ini. Manusia ni yang selama ni tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tak percaya kata ada malaikat dan sebagainya. Pertama kali dia nampak malaikat mai pakai pakaian serba hitam, duk jerkah suruh nyawa keluar daripada badan dia, dia hanya boleh kata masa tu hijran mahjura. Ini perkataan yang selalu disebut oleh orang Arab apabila dia desperate, apabila dia duduk dalam keadaan dia tak tahu nak buat apa. Masa tu orang Arab akan kata hijran mahjura. Ya Allah, minta lindung aku daripada benda ni. Ini ayat Quran yang kita baca bulan lepas sebut tentang benda ni. Dan ayat yang kita baca bulan lepas juga cerita bahawa orang kafir, kalau dia hidup sebagai kafir sampai mati kafir, amalan yang dia buat baik macam mana pun jadi debu. Jadi debu, tak boleh pahala ke dia. Dan kita juga baca ayat pada bulan lepas menceritakan tentang betapa menyesalnya orang kafir di hari akhirat esok. Dan disebut dalam Quran, mereka ini dalam keadaan gigit jari. Mereka gigit jari mereka sendiri sebagai tanda menyesal mereka kerana atas dunia tidak ikut Islam. Malam ni muka surat 145 kita sambung ayat 32 daripada surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan berkata oleh segala orang-orang kafir, apa kerana tidak diturunkan ke atas Muhammad itu Quran sekali turun? Seperti mana turunnya Taurat dan Injil dan Zabur. Cari lagi apa lagi benda boleh nak komplain. Jumpa benda ni pula. Pitanya pula, dia kata pasal apa? Kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit yang turun sebelum ni, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua Tuhan turun mai gedebuk sekali satu kitab komplit. Pasal apa Quran nak kena ambil masa sampai 23 tahun turun? Daripada surah mula-mula turun, surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat hak penghabis. Pasal apa ambil masa sampai 23 tahun? Pasal apa tak boleh turun sedah? Macam mana Taurat, macam mana Zabur, macam mana Injil? Orang tak mau beriman ni tuan-tuan, cakap pandai. Orang tak mau beriman ni, cakap ni cukup pandai. Kita kata lagu ni, dia kata lagu ni. Kita kata lagu tu, dia kata lagu ni. Kok mana pun dia celah boleh. Pasal apa? Pasal dia mencari alasan untuk tidak beriman. Maka di antara alasan-alasannya ialah mai hak ni pula. Pasal apa Quran tak mai jumlatan wahidah? Pasal apa Quran tak turun sekaligus semua satu kitab? Pasal apa? Firman Allah, kadzalik, seperti demikian itulah kami turun Quran itu bercerai-cerai di dalam 23 tahun. Tuhan kata, Tuhan jawab dalam Quran. Allah beritahu dekat Nabi Muhammad, kadzalik. Memang betul lagu mereka kata. Mereka kata Taurat, Injil, Zabur semua turun sekaligus. Betul. Tuhan kata betul. Memang mereka kata tu betul. Mereka kata pasal apa Quran tak turun sekaligus, pasal apa Quran nak ambil masa sampai berpuluh-puluh tahun baru nak habis tu. Betul apa yang mereka kata betul. Kazalik, memang macam tu. Memang kita turun Quran ini bercerai-cerai. Sikit-sikit 23 tahun baru habis. Memang betul. Tuhan kata, linusabbita bihi fuadak. Kita buat turun Quran berperingkat-peringkat sikit-sikit ni supaya kami kuatkan hati engkau. Tuhan bagi jawapan. 30 juzuk Quran, 30 juzuk yang ada dalam Quran, 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran tu Allah buat turun sikit-sikit. Tujuan dia yang pertama, linusabbita bihi fuadak, supaya Nabi sendiri terima sikit-sikit hati Nabi kuat. Macam kita lah tuan-tuan, cuba kita buat kuliah maghrib ni, kita pula betul-betul seminggu tak sabar berhenti kuliah.
Tak usah berhenti, non-stop. Start daripada semayang subuh, habis semayang subuh tu kuliah heret habis sampai masuk waktu zuhur. Berhenti semayang zuhur, makan sat, kuliah lagi. Sambung sampai asar. Berhenti semayang asar, habis je kuliah lagi. Berhenti semayang maghrib, lepas semayang maghrib kuliah lagi. Berhenti semayang isyak, lepas semayang isyak makan sat, kuliah lagi. Hantam sampai pukul 2 pagi tidur. Pagi-pagi esok bangkit qiyamul lail, lepas tu semayang subuh tu kuliah lagi. Buat seminggu macam tu, jadi lagu mana? Buat seminggu lagu tu, jadi lagu mana? Tengok kain serban pakai duit ikat di pinggang habis, jadi tak ketahuanan habis. Tak boleh lah. Sekali gue nak perosok masuk semua, tak boleh. Anak-anak kita lah duk belajar matematik. Daripada awal masuk kelas tu, kita terus bagi daripada asas matematik sampai matematik peringkat universiti bagi kat dia. Tengok-tengok tak masuk universiti, tapi masuk Tanjung Rambutan punya hospital. Tak boleh. Sekali gue mana boleh. Quran 30 juzuk, takkan nak turun mai gedebak satu kitab 30 juzuk lah tu juga nak kena faham, nak kena jalan segala benda hak ada dalam tu. Tak boleh buat. Maka Allah buat turun. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Dia kata. Ayat-ayat Makkiyah turun sikit-sikit bagi tahu kepada orang-orang Islam ni benda-benda akidah. Oh ni tokong ni tak boleh, ni sembah benda ni tak boleh, kita kena beriman dengan Allah, dengan Rasul macam tu. Bila dah hijrah Nabi ke Madinah, baru mai turun ayat-ayat yang lebih hebat lagi. Ayat-ayat yang menyentuh tentang soal pentadbiran negara. Ayat-ayat yang menyentuh tentang soal perang. Ayat-ayat, baru duk mai ayat-ayat nak menyusun masyarakat. Maka bila orang kafir kata pasal apa Quran tak turun sekaligus, Allah jawab. Allah turunkan ayat suruh Nabi jawab. Linusabbita bihi fuadak. Supaya kami boleh perkuatkan hati engkau, wahai Muhammad. Dan juga kepada orang lain semua. Hampa kena terima sikit-sikit. Warattalnahu tartila. Dan yang kedua, supaya kami atok akan dia. Baca Quran itu akan sebagai atok satu-satu kalimah dengan lambat. Bukan sahaja dari segi nak faham, nak baca pun nak kena baca warattilil Qur'ana tartila. Quran baca tartil. Tentu adalah hadis sebut Nabi baca Fatihah dalam semayang macam mana? Nabi baca berhenti pada tiap-tiap tempat wakaf. Bacaan Fatihah Nabi di dalam sembahyang. Cuba buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tengok Nabi baca Fatihah dalam sembahyang macam mana. Nabi berhenti pada tiap-tiap tempat wakaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Nabi tidak ni. Manusia paling fasih baca Quran. Kalau dia nak buh sunatah pun boleh. Tapi tak. Nabi baca Quran dalam semayang, berhenti pada tiap-tiap tempat wakaf. Itu dia panggil warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran tartil. Supaya mudah faham dan mudah hafaz akan dia. Bila kita baca macam tu, kita boleh faham ayat tu. Sambil kita duk baca tu, kita faham. Ayat kita baca tu kita faham. Bila kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kita reti ni ayat ni duk cerita pasal apa. Tuhan kata, tidakkah kamu lihat golongan yang mendustakan agamanya. Kita faham masa kita baca tu. Siapa dia yang dikatakan mendustakan agama ni? Kita duk baca tu kita faham. Bila kita baca, kita faham, dia jerak masuk dalam hati. Dia tak jadi lagu burung kakak tua ni. Mai satu orang, Assalamualaikum, bunyi. Sampai mai Hindu, Cina, bukan Islam pun, Assalamualaikum. Tak reti apa. Yang dia reti tu kata Assalamualaikum. Itu tak reti. Kita dengan Quran ni, Allah suruh kita ni supaya reti tentang Quran ni. Tak ada masalah kita jadi engineer ke, kita jadi doktor ke, kita jadi orang menyaga ke, kita jadi apa pun, itu tak jadi masalah. Masalahnya sebagai orang Islam, cuba untuk reti. Takat yang kita boleh, cuba untuk reti. Itu tujuan Quran diturunkan berperingkat-peringkat, supaya nak bagi manusia cukup masa untuk reti. Petang kemarin saya tengok jejak Rasul 6 ke apakah ada tunjuk dalam TV3 lah ni. Kru jejak Rasul pergi ke South Africa.
Dia pergi ziarah saudara Ahmad Didat. Dia pernah dengar nama dia? Tuhan uji dia. Setelah dia berjuang untuk Islam begitu gigih sekali, Allah uji dia. Dia paralyzed, lumpuh satu badan. Kemarin punya jejak Rasul 6, kemarin tunjuk. Keruh jejak Rasul pergi jumpa dia. Duduk tidur, tak boleh buat apa. Muka beresik. Janggut putih panjang tu, pakai ketiak putih duduk tidur. Nak cakap tak boleh, apa tak boleh. Tapi orang bercakap, orang apa semua dia dengar, dia faham. Anak dia tolong bercakap bagi dekat mereka hak mai ziarah ni. Anak dia kata, bapak saya selalu duk cakap dulu supaya orang-orang daripada Malaysia khususnya, sebab pak dia biasa main Malaysia beberapa kali. Pak saya selalu pesan orang Malaysia khususnya mailah ke South Africa ni, ke Afrika Selatan, ke Cape Town apa semua ni, mai tengok berapa ramai rumpun Melayu ada di sana. Bila anak dia terang macam tu, dia teriak, tuan-tuan. Gambar tu tunjuk kemarin. Dia teriak, oh, ayak mata duk keluar mampu. Dia nak cakap tak boleh. Lagu tu aja dia boleh. Oh, teriak. Kita benda-benda macam ni kita tengok, Allahu Akbar. Macam mana gigihnya Ahmad Didat tu. Bible dia hafal, Quran pun dia hafal. Dan dia satu-satunya pendakwah Islam yang berani pergi berdiri di depan padri-padri besar dunia. Ajak berdebat. Dan dia nak buktikan dekat orang Kristian, kata agama hampa ni sesat. Quran dah beritahu dah terang-terang. Dia boleh petik daripada Bible, tang mana Bible yang diselewengkan, dan dia boleh terang Quran kata macam mana. Berapa ramai padri betul-betul tak boleh jalan, tak boleh berhujah dengan dia, duk marah saja. Bila dia kena lumpuh hari tu ni, dandan kerajaan Saudi hantar kapal terbang, ambil dia buat pergi masuk hospital, masuk wad di Raja di Riyadh. Duduk di sana, Saudi tanggung sepenuhnya kos pengubatan dia. Tapi Allah tak izin dia sembuh lagi. Ujian yang kena dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Ahmad Didat pada umur, pada usia yang dah tua macam tu boleh hafal Quran. Kita macam mana tuan-tuan? Kalau tak boleh hafal pun setidak-tidaknya bila baca Fatihah terti makna dia. Ini tujuan Allah turunkan Quran ni berperingkat-peringkat. Nak bagi time dekat kita untuk kita khatam Quran ini. Firman Allah, wala ya'tunaka bimasalin, dan tiada mendatang mereka itu, yakni kafir-kafir itu, dengan misal hendak membatal akan kerja engkau itu. Supaya orang kafir tak boleh nak serang kamu secara sembrono, membuta tuli, tak boleh. Depa serang kamu, satu ayat turun jawab dekat depa. Depa serang kamu, satu ayat turun jawab dekat depa. Depa kata apa, depa kecam kamu, depa buat apa kat kamu, Allah turun satu ayat jawab dekat depa, sehingga kan mati hujah orang kafir dalam nak lawan kebenaran Islam. Firman Allah, illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Melainkan kami, yakni melainkan Allah datang akan dikau dengan yang sebenar dan terlebih baik tafsirnya. Yakni tiap-tiap kali tanya mereka itu akan dikau, kami jawab daripadanya dengan jawab yang terlebih elok. Tiap-tiap kali orang kafir tanya, Allah buat turun ayat jawab persoalan orang kafir. Depa mai jumpa Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Depa tanya Nabi, wahai Muhammad, terang dekat kami roh ni apa? Nabi susah hati. Nak jawab apa ni roh ni? Bila roh ada, orang tu hidup. Boleh bangkit, berjalan, makan, minum, boleh senyum, boleh apa semua. Bila kata roh keluar, jam, tak boleh buat apa. Roh ni apa benda? Nak terang macam mana kat orang? Mereka pun cari soalan macam ni. Pergi tanya Nabi. Allah buat turun ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab dekat mereka, wahai Muhammad, roh ini urusan Tuhan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu dekat manusia ni melainkan hak ada dekat manusia ni qalila, sikit aja. Ilmu hak ada dekat manusia ni pandai macam mana pun tak boleh menjangkau sampai kepada persoalan roh. Dia tak boleh terang. Satu aja tanya, roh ni keluar kat mana bila orang mati? Roh keluar kat mana? Tak boleh jawab. Ditanyalah doktor pakar ke, pakar forensik ke, pakar apa, orang mati seminggu dah boleh main buat test lagi, boleh tahu mati berapa hari, pukul berapa, apa semua boleh tahu.
Betul tak? Betul tak tahulah. Tapi dia cara dia abang tu macam dia tahulah dia ni mati pasal apa. Pasal kena katuk dengan benda keras. Mati dah 3 hari dah. Dia mati 3 hari lepas waktu pagi. Ini semua pakar forensik boleh cakap. Tapi orang tanya dia, okey, betul-betul orang anak mati ni roh terbit ke mana? Terbit ke hubung-hubung kepala ke? Terbit ke ujung kaki ke? Dia keluar mengikut celah ketiak ke lagu mana? Ke roh ni keluar ke mana? Dia pun tak tahu nak abang. Kalau tahu senang pergi. Abang kata dia duk terbit ke hubung-hubung kepala. Bungkui kepala elok-elok. Jangan bagi keluar. Biar dia duk melilau roh tu dalam perut. Nak keluar tak boleh. Tak mati dia ni. Tak apa ya. Bungkui lagi cepat jalan dia. Tak tahu nak abang macam mana. Dah tak tahu tu dah fikir. Lepas itu Tuhan dah kunci dah benda ni. Yas'alunaka 'anir roh. Depa tanya kamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh Tuhan aku punya hal. Ini urusan Tuhan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi ilmu dekat manusia melainkan sikit aja. Ni hak kita duk kata manusia Allah ni pandai. Contoh saya selalu buat contoh kalkulator tu. Allahu akbar. Orang yang reka tu teknologi buat kalkulator tu cukup dahsyat. Tekan 2 kali 2 terus bagi jawapan 4. 4 kali 4 terus bagi jawapan 16. 16 kali 16.34567 sama juga rup dia keluar jawapan. Ish, dia fikir kok mana. Punya hebat kalkulator jual RM9 9 kupang aja lah ni. Kita duk ingat RM9 cuma pergi kedai RM2 pun ada jual lah ni. Tapi teknologi nak buat kalkulator tu, otak kawah harika tu berapa punya pandai otak dia. Otak hak begitu punya pandai di sisi Tuhan illa qalilah. Tuhan kata sikit aja. Sikit aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Bermula segala mereka yang himpun ke padang neraka jahanam. Atas muka mereka itu berjalan dan kaki ke atas, yakni dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bermula mereka itu sejahat-jahat tempat, yakni neraka jahanam. Dan sesat jalan, tak jumpa agama Islam, iaitu kufur mereka itu. Itu dia. Tuhan kata orang yang bantah Tuhan atas dunia ni, di hari akhirat itu Allah yung mereka, Allah halau mereka ramai-ramai pi ke neraka jahanam. Halau mereka daripada padang mahsyar nak pergi neraka jahanam tu, mereka tak berjalan macam mereka duduk berjalan atas dunia ni, berjalan dengan kaki. Sebaliknya dia berjalan dengan muka. Tuhan nak gambarkan hinanya orang yang lawan dia ni. Siapa juga manusia atas dunia ni, besar macam mana, kaya macam mana, hebat macam mana sekalipun, kalau dia lawan Tuhan, di hari akhirat esok Tuhan akan hina dia. Di antara bentuk penghinaan Tuhan bagi kat dia, dalam keadaan muka duk tomeh atas jalan, kaki cacak naik ke atas. Ni ayat ni kata allazina yuhsyaruna ala wujuhihim, mereka yang dihalau di atas muka-muka mereka, kena berjalan dengan muka, duk kesot muka atas jalan. Ila jahannam, ke neraka jahannam, ulaika syarrum makanan, itulah tempat yang paling buruk, tak ada tempat lebih buruk daripada neraka jahannam, wa adallu sabila, dan itulah jalan yang paling sesat. Pasal depa atas dunia tak jumpa Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Dan sungguh telah kami datang akan Nabi Musa itu kitab Taurat. Tuhan kata ni hak duk turun, hak Nabi duk baca lah ni Quran. Betul, dulu masa Nabi Musa dulu kami buat turun Taurat dekat Nabi Musa. Tuhan kata betul, Taurat itu aku yang buat turun. Dan kami jadi sertanya, yakni serta Nabi Musa itu sedaranya, iaitu Nabi Harun alaihi salam sebagai wazir, yakni sebagai penolong pembantu dia. Nabi Musa ni pasal dia terpaksa menghadapi Raja Fir'aun. Dahsyat. Yang kata Fir'aun ni cukup dahsyat. Cerita pasal ganas Fir'aun ni, yang ni yang betul-betul teroris Fir'aun ni. Cukup ganas Fir'aun ni. Nabi Musa alaihi salam kena berhadapan dengan Firaun yang ganas ni. Maka Allah hantar satu orang lagi untuk nak jadi asisten dia. Hantar Nabi Harun.
Firman Allah, faqul nadhhaba ilal qaum alladzina kazzabu biayatina. Maka kami kata kepada mereka ni, pergi oleh kedua kamu. Tuhan kata dekat Nabi Musa dengan Nabi Harun, pergi oleh kedua kamu kepada kaum Fir'aun yang dusta mereka itu dengan segala ayat yang sembilan. Allah kata dekat Nabi Musa, dekat Nabi Harun, pergi jumpa Fir'aun yang derhaka ni. Maka pergi keduanya kepada Fir'aun. Maka dusta mereka itu akan kedua itu. Kaum Fir'aun tak percaya kepada Musa dengan Harun. Sorry. Takat nak main nak baca Taurat dekat kami, hang boleh belah. Kami duk nampak Fir'aun. Pasal Fir'aun dia tak gaduh baca apa. Habis kuat dia bagi seorang abang yang suruh baca. Lain pada tu dia bagi harta. Hang nak main baca Taurat, kami tak ada masa nak dengar. Fir'aun tak ada nak gaduh baca apa. Dia bagi harta, dia bagi duit, dia bagi ringgit, dia bagi kebendaan, dia bagi kepada orang-orang dia. Tiba-tiba main Nabi Musa, main Nabi Harun nak baca Taurat. Apa ni? Maka tak jalan. Seruan Nabi Musa dengan Nabi Harun ni tak jalan. Hanya diterima oleh segelintir kecil saja. Bukan senang tuan-tuan. Kita nak tarik orang dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi ni bukan senang. Senang kita nak tarik orang dengan duit. Sebab manusia, hati dia sendiri pun sudah tebal dengan kebendaan. Maka oleh kerana dalam hati dia ada kebendaan, bila mai duk layung depan dia kebendaan, tangkap elok. Hati dia tak ada hidayah. Kita pergi duk bawa Quran dengan hadis juga, dia tak tangkap. Tak berasa nak pergi mengaji agama ni, tak berasa nak ambil tahu Quran, tak berasa nak ambil tahu hadis Nabi, tak berasa minat dengan masjid. Tak ada, benda-benda macam tu tak ada dalam diri dia. Nak buat macam mana? Kita pergi duk ria, duk habang kat dia, tak masuk. Kita pergi duk habang kata ni, kalau kamu buat macam ni, Allah janji syurga. Dia kata, hang cuba nak rasuah orang ke dengan syurga? Dah, bulat dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun, pergi jumpa kaum dia, tarik mereka ni. Apa jadi? Kata dia, kazzabu bi ayatina. Dia pun mendustakan semua ayat-ayat Tuhan. Nabi Musa, Nabi Harun itu ayat Tuhan. Itu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dia petolak. Fadammarnahum tadmirah. Maka kami binasa mereka itu akan sebagai binasa dengan karam dalam laut qalbu. Tuhan kata, kita dah bagi time, dah bagi masa untuk mereka nak beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tapi mereka pilih untuk tak mau beriman. Kami tak ada masa lama-lama nak layan mereka. Maka fadammarnahum tadmirah. Kami binasakan mereka ni sehabis-habis kebinasaan. Tuhan buat macam mana? Tarik mereka mai dalam laut merah. Nabi Musa boleh lintas pergi sampai balik sana. Mereka pekat masuk, laut cantum balik, habis, mati dalam laut. Senang. Tuhan nak bagi musnah senang. Sat aja. Tentang boleh fikir. Kuala Lumpur boleh tenggelam kemarin. Oh, tak boleh fikir. Tadi tengok lagi berita Vietnam ni, dan tengok lagi. Makcik tu kata apa? Rumah dia pun tenggelam habis lah. Motor lelaki dia bercari tak jumpa mana-mana tu. Habis dia kata, berita Vietnam tadi. Reporter tanya dia, mereka tak bagi amaran dulu kan? Dia kata ada lah, mereka duk main abang, kata hujan lebat apa semua, mereka duk abang lah, kata suruh bersedia pindah apa semua. Mana kau nak percaya, dia kata. Dia kata, mana kau nak percaya, dia kata, cengok-cengok ayak naik suruh. Habis. Tak sangka. Dalam masa berapa lama tu, tak. Tuan-tuan nak bagi alasan apa pun bagi. Bila nak marah dekat apa? Tarik tali ayam ke apa, marah habis lah. GPS dia panggil lah ni. Jabatan Parit ke apa, dan saliran dia. Marah lah ni, mereka ni punya pasal lah, mereka tak jaga sungai, tak didalamkan betul-betul. Marah bila soalnya dia dah main lah. Sekelip mata je, sekelip mata je. Kalau Kuala Lumpur tu Tuhan boleh bagi tenggelam, tuan-tuan ingat Cikam Batu tak boleh tenggelam ke? Sungai Bumbung 5 tu boleh tu je. Jaga baik-baik. Kuala Lumpur yang tenggelam, kawasan Masjid India tuan-tuan, tengah darat tu.
Ada satu sungai aja belakang tu. Ada satu sungai hak pi tembus dekat Bukit Nanai tu. Sungai tu aja boleh jadi pasal ayam sebab dia boleh naik pi sampai pakai pinggang. Ni ke pula Sungai Bumbung 5. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak bagi karam satu benda tak gaduh Sungai Bumbung 5. Bumbung satu boleh bagi karam. Kalau Tuhan mau iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak ada apa. Bagi Tuhan ni benda kecil. Tuhan nak buat benda ni kecil aja. Tak ada hal bagi Tuhan nak buat. Bila Allah hantar Nabi Musa, Nabi Harun suruh pergi cakap elok-elok, depa tak mau nak terima seruan Nabi Musa, Nabi Harun. Senang aja. Tuhan tarik depa, suruh hambat Nabi Musa. Nabi Musa sampai tepi laut tak tahu nak buat apa. Tuhan kata, "Idrib bi'ak." Guna ni tongkat hak duk ada hang di tangan hang ni, asa yang duk ada di tangan hang ni pukul laut. Atau terbelah. Turun underwater world. Lalu ke celah-celah laut tu. Tengok kiri kanan apa semua. Naik balik sana. Puak ni pun tikam turut. Hambat pergi sampai tengah-tengah. Cantum balik. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan boleh buat. Tuhan tu lah ada ni. Tuhan hak musnahkan orang yang derhaka Nabi Musa tu. Tuhan tu juga ada ni. Tuhan tu lah sampai hari kiamat itu. Tuhan tu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa qauma nuhin lamma kadzdzabur rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah. Dan sebut olehmu akan kaum Nuh tak kala dusta mereka itu akan segala rasul itu. Tengok pula kaum Nabi Nuh. Tuhan kata, sewaktu kaum Nabi Nuh tak mau ikut seruan Nabi Nuh, kami karam akan mereka itu dengan tufan banjir. Kaum Nabi Nuh tak mau ikut Nabi Nuh. Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh kata, aku seru kaum aku ni lailan wa nahara. Malam siang tak berhenti hidup ajak mereka suruh beriman dengan Tuhan. Falam yazidhum du'ai. Mereka tak menambah, tak ikut seruan aku ni illa firara. Pakat lari lagi, tak mau ikut Nabi Nuh. Lepas tu Allah suruh Nabi Nuh buat satu bahtera, buat satu kapal besar. Mereka kata, Allahu Akbar, apalah punya gila dia ni. Padang pasir dia pergi buat kapal. Nampak tuan-tuan? Tak masuk akal benda Tuhan nak buat. Tiba-tiba bila siap saja, apa yang Tuhan suruh buat ni siap saja, Allah wa'maikan tufan. Dia buat main banjir. Langit turun hujan tak berhenti, perut bumi duk tembak keluar air tak boleh stop. Habis semua mati di dalam tufan yang didatangkan itu. Dan kami jadi mereka itu teladan bagi manusia yang dustakan Rasul. Tuhan kata, aku bagi jadi benda ni supaya manusia yang kemudian ni boleh ambil pengajaran. Umat Nabi Nuh pun kena, hak mana yang derhaka. Umat Nabi Musa pun kena, hak mana yang derhaka. Sepatutnya benda ni cukup untuk memberi pengajaran kepada orang kemudian. Dia kata. Maka kaum Nuh yang dusta Nuh seorang itu seperti dusta beberapa rasul. Sama aja. Lawan mana-mana rasul, mana-mana nabi pun sama aja. Pasal apa? Sebab dia kata bersatu ke semua rasul itu membawa agama tauhid Allah. Sama aja. Agama hak Nabi Adam cuba bawa dulu, agama yang semua nabi-nabi bawa sebelum ni sama aja dengan yang Nabi Muhammad SAW bawa, iaitu apa? Mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tuhan ada satu aja. Hak itulah Tuhan yang patut kita sembah, hak itulah Tuhan kita nak minta tolong, hak itulah Tuhan yang patut kita takut, hak itulah segala-galanya dalam hidup kita. Sama aja, semua nabi bawa benda yang sama. Firman Allah, wa a'tadna liz-zalimina 'azaban alimah, dan kami sediakan bagi segala kafir itu azab yang sangat sakit, iaitu neraka di akhirat, yakni lain daripada yang sudah kena di dalam dunia. Atas dunia pun dah kena, akhirat itu neraka. Khalidina fiha abada, kekal depa dalam neraka selama-lama kalau depa mati dalam keadaan tidak mengucap dua kalimah syahadah. Firman Allah, wa'adan wa samuda wa ashabar ras. Dan sebut olehmu wahai Muhammad akan cerita kaum Ad, yakni kaum Nabi Hud. Dan juga kisah kaum Samud, yakni kaum Nabi Allah Salih alaihi salam. Dan cerita kepada umat kamu akan kisah ashabar rasi, yakni kaum yang empunya telaga yang sudah kering.
Allah suruh Nabi Muhammad cerita ni tiap-tiap satu ni, kaum Ad, kaum Samud. Allah bagi kelebihan, keistimewaan kepada Ad dan Samud. Mereka ni pandai dalam bidang arkitektur. Bukit yang keras pejai tu, dia boleh tebuk buat rumah kediaman yang sangat mewah di dalam dia. Bukit yang hebat tu, dia boleh tebuk, dia boleh buat rumah kediaman dia dalam bukit tu. Punya hebatnya mereka ni dari segi arkitektur. Cukup hebat. Kaum Samud ni pula menjadi umat Nabi Saleh, dan mereka ni juga disebut sebagai Ashabar Rassi. Ashabar Rassi maksudnya golongan, kumpulan yang empunya telaga. Contoh ingat balik kisah Nabi Saleh alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Saleh? Unta. Allah bagi dekat Nabi Saleh ni satu ekor unta besar. Dan umat Nabi Saleh ni sumber kehidupan mereka satu telaga untuk nak minum air. Maka Allah nak uji umat Nabi Saleh ni, Allah hantar mai satu ekor unta. Unta yang besar, tak pernah mereka tengok unta besar macam tu. Unta ni terbit mai daripada bukit. Tak tahu siapa punya. Tak tahu mai, Nabi Saleh kata ni hak Allah punya. Unta ni hak Allah punya. Baik, dengan mainnya unta ni ke kampung kita, Nabi Saleh kata ada satu peraturan terpaksa kita buat puasakan. Unta akan minum air telaga ni. Hari dia minum, kita tak boleh minum. Unta besar. Contoh buka dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita tentang benda ni. Unta ni kepala dia saja pergi seluk masuk dalam telaga tu penuh. Muka telaga tu penuh dengan muka unta ni. Sekali dia minum, kering air telaga. Tu yang kata Ashabar Rassi. Penduduk yang duduk dekat dengan telaga yang sudah kering airnya. Sekali dia minum, kering air telaga tu. Maka orang-orang kampung semua kena minum susu dia. Esok, orang pakat minum air telaga. Unta tak minum. Lusa, unta minum. Orang minum susu dia. Ini peraturan yang dikuat-kuasakan. Benda ni sekadar nak uji umat Nabi Saleh, kaum Samud. Ada kepala masam yang tak boleh terima benda ni. Bukan masalah tak boleh terima unta tu. Masalah dia tak setuju dengan Nabi Saleh ni. Maka dia jadi kepala masam. Maka dia bangkit, dia kata, aku nak pergi bunuh unta ni. Cerita dia nak pergi bunuh unta ni sampai kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh cepat-cepat pergi jumpa dia ni. Nabi Saleh kata, jangan siapa cuba sentuh unta ni. Unta ni Allah punya. Kamu sentuh dia, Allah sentuh kamu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca ni di masjid mana tu kita dah baca. Masjid Tanah Liat kita dah ada baca cerita ni. Maka satu hari bangkit daripada ni 9 orang. 9 orang geng Samsing kampung tu. Samsing kampung dusun. Bangkit 9 orang ni apa mereka buat? Mereka pergi bunuh unta tu. Lepas dia bunuh, dia buat apa? Dia pergi cari Nabi Saleh. Dia pergi sampai depan Nabi Saleh. Dalam Quran contoh buka surah Al-A'raf cerita tentang benda ni. Ini bukan hikayat 1001 malam. Ini Quran punya cerita. Ini Quran punya cerita. Lepas dia bunuh aja unta ni, terus dia pergi cari Nabi Saleh. Dia sampai waqalu, dan berkata ni geng-geng Samsing 9 orang ni, dan kata depa ni, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Bunuh aja unta, pergi cari Nabi Saleh. Dikata dekat Nabi Saleh, ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima ta'iduna, tolong buat mai dekat kami apa yang hang kata Tuhan janji kat kami. Tuhan kata Tuhan nak azab kami kalau kami bunuh unta ni. Okey, aku nak beritahu ke hang, unta tu dah arwah dah. Dah bunuh dah. Unta tu kami dah bunuh dah. I'tina bima ta'iduna. Tolong buat mai ni, hak Tuhan kata nak buat mai azab ni, tolong buat mai lah. Kami dah bunuh dah. In kunta minal mursalin. Kalau betul hang ni daripada kalangan rasul yang Tuhan hantar, tolong panggil Tuhan buat mai azab lah ni. Oh, Samsing. Cukup Samsing. Nabi Saleh dengar macam tu, pergi tengok dulu. Pergi tengok unta dah kena sembelih. Sungguh. Memang mati sungguh dah. Nabi Saleh patah balik mai dekat mereka. Dalam riwayat menceritakan sembelihan itu berlaku pada hari Rabu.
Nabi Saleh mai balik dekat mereka. Dia tak cakap apa dah. Nabi Saleh cuma kata dekat mereka, pagi esok, muka hampa semua yang terlibat dalam membunuh unta ni, muka hampa akan jadi kuning. Dia kata. Pagi lusa, pagi hari Jumaat, muka hampa akan jadi merah menyala. Dia kata. Pagi Sabtu, muka hampa akan jadi hitam semua sekali. Dan pada pagi Ahad, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala akan buat main janji dia. Dia bergelak ke dia? Tuan-tuan, keesokan harinya, pagi hari Khamis tu, geng yang terlibat dalam membunuh unta ni bangkit-bangkit tengok, semua jadi kuning. Takutlah. Dia ni tengok muka dia tu, pergi cari member ahli kelab dia. Pergi tengok muka kuning semua. Kalau zaman dah dia kata kena jaundice, dia kata. Kena demam kuning. Tunggu. Dia takut ni. Apa ni? Jadi sungguh macam Nabi Musa kata ni. Tunggu. Macam Nabi Saleh kata ni. Tunggu. Hari Jumaat jadi merah menyala muka. Masing-masing dah bersedia dah. Memang sungguh dah. Pakai duk cari Nabi Saleh masa tu. Nak minta Nabi Saleh tolong putih 5 orang. Lagu bahasa kita dia. Ni bukan cerita putih 5. Ni cerita nak putih nyawa dah. Pada pagi hari Sabtu, bangkit-bangkit semua orang yang terlibat dalam membunuh unta ni, muka jadi hitam legam semua sekali. Masing-masing dah bersedia dah untuk nak menunggu hari kemusnahan mereka. Pada pagi hari Ahad, dia kata menjelang waktu duha. Dalam riwayat ni cerita, menjelang waktu duha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wa'mai saykhah azimah. Allah wa'mai satu suara jerkah yang cukup kuat. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'akhazathumur rajfah. Maka dia ambil tindakan ke atas depa ni dengan azab dalam bentuk rajfah, bunyi suara jerkah sampai boleh terkeluar apa yang ada dalam badan depa. Derahnya suara ni. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka jadilah mereka ini mati bergelempangan di atas muka bumi. Surah Al-A'raf dalam Quran. Orang lah ni bila dengar cerita macam ni dia kata merepek agak. Quran tuan-tuan. Kalau hadis pun tak mau nak pakai, Quran pun tak mau nak pakai. Tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Taala kata fa asbahu fi darihim jathimin. Maka pagi-pagi hari Ahad tu menjelang waktu duha saja dia mai suara jerkah ar-rajfah ni mai mati bergelempang. Orang yang derhaka perintah Nabi Allah Saleh alaihi salam ini mati berketiarak habis. Nabi Saleh alaihi salam dan orang yang beriman dengan dia, Allah selamatkan depa ni tak kena azab tu. Nabi Saleh bangkit dia kata dalam surah Al-A'raf juga Tuhan sebut, Nabi Saleh kata ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Dia kata Nabi Saleh kata wahai qaumku laqad ablaghtukum risalata rabbi, sesungguhnya aku dah sampaikan risalah Tuhan aku dekat mereka. Nabi Saleh kata, jadi benda ni jangan salah aku. Nabi Saleh kata, aku habang dah awal-awal. Benda ni akan jadi. Wa nasahtu lakum. Aku dah nasihat dah kepada kamu semua. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tetapi kamu memang jenis tak mau dengar nasihat. Dalam surah Al-A'raf, Allah turun ayat ni nak cerita tentang bantahnya kaum Nabi Saleh alaihi salam ini. Akhirnya musnah mereka dengan jerkah yang kuat itu. Kita baca kisah ni di Masjid Tanah Liat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari dia berjalan dengan sahabat-sahabat dia sampai di satu tempat di luar daripada tanah haram Makkah. Bila Nabi sampai di situ, Nabi tanya dekat sahabat ada ikut dia. Nabi kata, "Hangpa tahu tak kawasan ni ada kubur?" Nabi kata. Sahabat kata tak tahu. Nabi kata, "Hangpa tahu tak kubur siapa ni yang ada kawasan ni?" Sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu. Nabi kata di sinilah kubur salah seorang daripada umat Nabi Saleh dulu. Nama dia Abu Rughal. Nabi apa?
Di sini ada dikebumikan satu daripada umat Nabi Saleh, nama dia Abu Rughal. Masa kejadian azab Allah menimpa kaum yang derhaka Nabi Saleh ni, Abu Rughal ni termasuk dalam kumpulan yang derhaka. Pada masa tu dia tak ada di tempat kejadian kerana dia main Mekah. Maka dia tak kena azab tu kerana dia ada di tanah haram. Allah nak memelihara kesucian tanah haram, dia tak kena. Tapi sebaik-baik saja Abu Rughal langkah tapak keluar daripada tanah haram, tak tahu seketul batu tak tahu mai daripada mana, gedebuk jatuh, mati Abu Rughal di situ. Maka dia dikebumikan di sini, Nabi kata. Hadis ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi kata maka dia dikebumikan di sini. Kalau kamu nak tahu Abu Rughal ataupun orang lain, kamu korek. Nabi kata kamu akan jumpa satu bangkai bersama dengan dia ada satu tongkat emas. Dia berkorek. Sungguh ada satu bangkai tongkat emas dia ada sebelah dia. Nabi kata inilah Abu Rughal, salah seorang yang termasuk dalam kumpulan yang pergi bunuh unta Allah yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Dan ini cerita agama. Cerita agama ni bukan cerita main-main. Kita hari ni kita bantah Tuhan, kita tak kenal lah ni. Tuan-tuan jangan ingat kita boleh lari. Kita mana pi pun hak Tuhan punya semua. Kita mati masuk kubur, alam barzah tu pun Tuhan punya. Kita bangkit di padang mahsyar esok ni, mahsyar pun Tuhan punya. Pasal apa? Pasal alhamdulillahi Rabbil alamin. Tuhan seluruh alam. Seluruh alam ni hak dia punya. Nama alam dunia ke, alam barzah ke, alam akhirat ke, apakah, semua alam ni Allah punya. Tak boleh lari. Kalau kita bantah Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh lari. Maka dia sebut di sini, tengok kisah Nabi Allah Saleh, kaum dia jadi apa, dan ashabur rasi, yakni kaum yang empunya telaga, sembah asnam, dusta rasul mereka itu. Dan kata setengahnya iaitu Hanzalah bin Safwan, ini kata riwayat lain. Maka antara mereka itu duduk keliling telaga, tiba-tiba runtuh mereka itu dengan rumah dalam bumi. Ini pula satu riwayat cerita tentang Hanzalah bin Safwan. Mereka ni juga derhaka kepada Nabi Shu'aib. Maka tengah duduk keliling telaga tu runtuh, habis masuk dalam perut bumi. Demikianlah kaum Nabi Saleh dan Nabi Hud. Macam tu juga sekaliannya binasa mereka itu sebab dusta rasul mereka itu. Cerita dia apa? Bantah Nabi, jahanam. Nabi masing-masing. Hidup zaman Nabi Musa, bantah Nabi Musa, binasa. Hidup zaman Nabi Shu'aib, bantah Nabi Shu'aib, binasa. Hidup zaman Nabi Muhammad. Lah ni walaupun Nabi Muhammad dah wafat dekat 1400 tahun dah, kita tetap umat Nabi Muhammad. Kita bantah ajaran Nabi Muhammad, binasa kita. Begitu. Firman Allah, wa qurunan baina dzalika katsira. Dan beberapa kaum di antara yang demikian itu banyak dibinasakan mereka itu sebab dusta rasul mereka itu. Firman Allah, wa kullan darabna lahul amsal. Dan akan tiap-tiap kaum itu kami perbuat bandingan dengan dibinasa mereka itu sebab dusta rasul, supaya ketahui oleh umat-umat jangan siapa dusta rasul kerana akan binasa. Tuhan kata macam-macam dah cerita kita dengar. Cerita apa? Cerita umat lawan Nabi, akhirnya binasa. Ambil pengajaran. Umat kemudian hari kena ambil pengajaran. Wa kullan tabbarna tatbira. Dan kami, dan akan tiap-tiap itu kami fitnah akan sebagai fitnah. Lawan Nabi akan ditimpa fitnah dan ujiannya akhirnya membawa binasa. Walaqad atau 'alal qaryati allati umtirat matar as-saw. Dan sungguh telah lalu mereka itu, yakni kapiak-kapiak Mekah itu, atas kampung yang diturunkan hujan, akan hujan yang jahat ke atas mereka itu, iaitu hujan batu daripada batu neraka. Binasa akan mereka itu oleh Allah dengan sebab liwat mereka itu, iaitu qaryah Lut yang bernama Salum. Dia kata kaum Nabi Lut pun sama. Karena amalan liwat yang mereka amalkan, maka akhirnya Allah binasakan mereka, terbalik bumi, terak turun ke bawah, mati habis semua sekali. Afalam yakunu yarawnaha, maka tiadakah mereka itu lihat akan dia pada perjalanan mereka itu ke negeri Syam itu. Quran kata kepada orang-orang Arab zaman Nabi Muhammad, daripada Mekah, daripada Madinah hampa nak pergi ke Syam,
Dalam perjalanan hampa nak pergi, hampa akan lalu kawasan ni. Kawasan yang dulunya diduduki oleh kaum Nabi Lut. Kerana amalan liwat mereka, Allah cerak hari ni dah jadi satu kawasan macam tasik besar, macam laut. Hampa duk lalu tengok, hampa tak ingat ke apa pasal benda ni jadi lagu ni? Tuhan sebut dalam Quran ni. Zaman Nabi Muhammad dulu, orang Arab semua ahli menjaga. Mereka semua ahli menjaga. Mereka bawa barang perniagaan ni daripada Mekah pi sampai ke Syam. Nabi Muhammad SAW masa kecil, pak penakan dia bawa dia pergi menjaga di sana. Bawa pergi menjaga di sana. Umur baru berapa belas masa tu. Sampai di sana, Padri Buhaira tengok dia. Tengok terus dia kena. Dia panggil Abu Talib. Siapa ni? Abu Talib kata, nak menakan aku. Nanti saat dia kata, betulkah nak menakan hang? Nama dia Muhammad ke Ahmad ke apa? Dia tanyalah. Pasal apa? Pasal dalam kitab yang dia duk baca ada sebutlah tentang benda ni. Dia panggil Nabi, dia belek-belek tengok, sah. Ini Muhammad. Dia terus beritahu dekat Abu Talib. Dia kata, hang baliklah ni. Bawa balik budak ni. Budak ni esok akan jadi Nabi. Satu hari dia akan dihalau oleh kaum dia. Masa tu Nabi umur baru 11 ke 12 tahun macam tu. Abu Talib pun, macam mana ni, percaya tak percaya yang bagi tahu kat dia ni Buhaira ahli kitab. Dia pun kemas-kemas barang balik. Sungguh rupanya apa yang dia kata ni, bukan dia tahu benda yang orang tak tahu, tapi benda ni dah disebutkan di dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Dah sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu la yarjuna nusyura, tetapi adalah mereka itu tidak harap mereka itu bangkit kubur, maka sebab tiada beriman mereka itu. Wa idza ra'auka, dan apabila lihat mereka itu akan engkau wahai Muhammad, in yattakhidunaka illa huzwa, maka tidak ambil mereka itu akan dikau melainkan buat olok-olok, buat main-main, buat padli-padli. Ni yang kata orang-orang kafir ni bila jumpa Nabi, wa idza ra'auka, apabila depa jumpa aja dengan Nabi Muhammad ni, in yattakhidunaka illa huzwa, depa buat main-main, buat peli-peli, buat sindiak-sindiak dengan Nabi ni. Maka berkata mereka itu, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, maka inikah orang yang Allah Taala bangkit jadi nabi? Verily, bila Nabi ni dilantik jadi Nabi, Nabi panggil dia beradik dia berhimpun di kaki Bukit Safa. Nabi kata, Allah lantik aku jadi Nabi. Terus Nabi kena lempak dengan ketua batu. Abu Lahab ambil batu, pedepuk bagi. Itu yang turun ayat, tabbat yada abi lahabin watab tu. Lepas pada tu, bila selisih Nabi, bila nampak ayah Nabi, dia berhenti duduk. Bercakap nak bagi Nabi dengar, nak bagi Nabi sakit hati. Dia kata ni bagi Nabi dengar, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dia kata orang macam ni kah yang Tuhan nak bagi jadi Nabi? Cara cakap tu perli. Kalau nak lantik bagi jadi Nabi, nu lantik nu hak kaya-kaya, hak besar-besar di kalangan Quraisy nu. Depa tu layak jadi Nabi. Takkan macam ni nak pergi bagi jadi Nabi. Hina Nabi. Begitu. Hal keadaan mereka itu menghina sekalian baginya, yakni bagi Nabi SAW daripada menjadi Nabi. In kada la yudhilluna an alihatina, bahawasanya, kata orang kafir ni, bahawasanya hampir-hampir memaling akan kami daripada Tuhan kami, yakni asnam tokong itu, dengan serunya, dengan seru Nabi kepada tauhid Allah. Mereka kata pula dia ni punya pasal nyaris-nyaris kita semua nak tinggal agama kita pergi ikut dia. Dia ni punya pasal, dia kata. Dia marah ke Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi ni Allah bagi kat dia hebat. Tajuk yang akan datang di Masjid Sultanah Bahiyah, tajuk ni. Tajuk Nabi Muhammad SAW ni manusia yang apabila dia bercakap, dia boleh convince orang yang duduk depan dia. Allah bagi dekat dia. Nabi bila bercakap, dia bercakap ni orang yang duduk depan dia boleh ikut dia. Dia boleh convince orang. Dia boleh lembutkan hati orang. Dia boleh ramai hati orang tu bagi jadi lembut, boleh ikut dia. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka mereka ni, orang kafir ni cukup marah, cukup meradang. Dia tahan orang dia. Jangan dengar Nabi cakap. Pasal apa? Kalau Nabi cakap, orang akan ikut Nabi. Mereka tak suka benda ni. Dan disebut pula dalam Quran, Allah kata ni, apa mereka kata? Dia kata, in kada la yudhilluna an alihatina. Hampir-hampir kita ni disesatkan daripada jalan Tuhan kita. Dia kata ikut Islam tu sesat. Dia kata.
Kan? Pening. Kan? Dia kata nyari-nyari kita jadi sesat kerana ikut Muhammad ni. Dia memang sesat dah. Nabi Muhammad ni nak tarik dia bagi jadi betul. Dia kata Nabi Muhammad nak sesatkan dia. Macam orang gila lah. Orang gila, dia kata orang lain gila. Dia haru, dia kata sekampung ni semua orang gila. Dia seorang gila dalam kampung tu. Orang lain tak gila. Tapi dia kata sekampung ni semua orang gila. Maka orang kafir ni pun lagu tu. Dia berkata, laula an sabarna alaiha. Kata orang kafir lagi, jika tiada bahawa kita sabar, yakni tolong pekuat atas agama tokong kita ni, nescaya dipaling kita daripadanya sekaliannya. Dia kata kalau kita tak perkemas betul-betul agama sesat, agama tokong kita ni, habis kita nanti ikut dia. Kena perkemas betul-betul kita ni. Lepas ni agama tak betul, tapi la ilaha illallah, dia buat bagi nampak meriah. Pening kepala. Lompat ke jalan, belarak ramai-ramai, heret tokong dia habis jalan jam. Dia tunjuk tu bagi hebat. Dia agama tak betul. Dia kena buat bagi nampak hebat macam tu, baru orang mengikut dia. Kita ni agama betul, tapi duk tidur mengikut dia orang tak buat apa. Tak nampak ni, cantik Islam ni tak nampak. Pasal pakat tak buat apa. Mereka buat macam-macam mereka buat. Mereka buat bagi nampak macam mereka tu sakan. Ada tak apa orang, tapi cara dia buat sambutan tu macam semua mereka. Begitu ceritanya. Dia kata yang ni adalah kafir-kafir Mekah itu sembah asnam. Maka datang Nabi seru kepada tauhid Allah, suruh tinggal asnam. Maka apabila jumpa, mereka itu kata, inilah orang yang Allah Ta'ala jadi Rasul itu. Jika kamu kurang sabar, hampir dipalingkan kita daripada sembah asnam itu. Dia duk pesan ni dekat anak cucu dia, hampa jaga baik-baik. Dia ni kalau dia cakap, jangan duk pergi dengar. Jangan duk pergi dengar. Kita jaga agama kita, tak payah pergi dengar dia apa yang. Duduk habang dekat orang semua. Jangan pergi dengar Nabi ni. Tentu pernah dengar cerita, mereka hantar satu wakil mereka, syair, ahli syair yang cukup hebat zaman tu. Suruh pergi berjumpa Nabi, suruh pergi baca syair dia yang hebat-hebat ni di depan Nabi, bagi Nabi kalah. Bila sampai-sampai Nabi baca surah Hamim dekat dia. Dia sampai-sampai Nabi dah tahu dah, kata dia ni main nak challenge dari segi bahasa. Dia orang sastra. Nabi terus baca surah Hamim ni, surah Fussilat. Nabi baca. Dia pula lagu duduk dengar. Dah habis, Nabi kata apa nak kata? Dia golek kepala, dia balik. Puak yang hantar dia pergi duduk tunggu nak dengar laporan. Bila sampai-sampai macam mana, dia berkata, hang baca tak syair yang hebat yang hang karang ni? Hang baca ke tak? Macam mana keadaan Muhammad bila hang baca? Dia golek kepala, dia kata, aku tak ada baca apa. Dia kata, Muhammad baca. Apa yang aku boleh beritahu kat hampa satu aja. Hak Muhammad baca ni, dia kata, bukan syair. Dan bukan sihir. Dan ini bukan kata-kata manusia biasa. Dia kata. Dia terus kata, kalau macam tu hang kena sihir dah. Dia kata. Apa nak buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kerana tu dia kata jangan kita dengar langsung. Firman Allah, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلَهِ. Dia kata lagi akan ketahui mereka itu ketika lihat mereka itu akan azab di akhirat dengan mata kepala. Siapa yang sesat jalan agama, mereka itukah ataupun orang-orang mukminkah? Tuhan kata tak apa. Dengan mereka ni biar pergi kat mereka. Akhirat esok mereka yang kita tahu. Mereka kah betul? Islam kah betul? Sana mereka yang kita. Atas dunia ni kering rengkung, kita terang pun dia kata kita tak betul. Tak apa, kita terang takat yang kita boleh terang. Selebihnya sana esok Tuhan beritahu dia betul ke kita betul. Firman Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takuna alaihi wakila. Khabarkan olehmu kepada aku, adakah engkau lihat mereka yang ambil hawa nafsu buat Tuhan, yang ni ikut apa yang diperkenankan oleh nafsu itu, maka adakah engkau atasnya jadi wakil? Yang ni nak memeliharakan dia daripada ikut nafsunya, tiada engkau jadi wakil. Allah kata. Allah tanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hang tengok orang yang duk ikut nafsu ni, agak-agak hang depan ni betul ke? Allah tanya Nabi Muhammad. Sanggupkah hang pergi memihak kepada orang yang ikut nafsu ni?
Allah kata jangan. Mereka ni tak betul. Mereka takkan betul sampai bila-bila. Nafsu tak betul. Kebenaran Quran yang Allah buat turun itu kebenaran. Firman Allah, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Ataupun engkau sangka bahawa kebanyakan mereka itu, yakni orang kafir yang ikut nafsu itu, mendengar dan faham sekalian. Tuhan kata, wahai Muhammad, agak-agak hang depa ni faham ke apa yang hang cakap kat depa ni? Ataupun berfikir mereka itu dengan akal barang yang engkau kata? Tuhan kata, wahai Muhammad, agak-agak hang apa yang hang kata depa fikir ke? Tuhan kata, inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tuhan kata, dah, tidaklah kelakuan mereka itu melainkan seperti menatang, yakni seperti unta dan lembu. Tetapi mereka itu lebih sesat jalan daripada menatang, kerana menatang ikut gembalanya. Mereka, yakni kafir-kafir itu, tiada taat Tuhannya yang memberi nikmat ke atasnya. Tuhan kata, dah, mereka ni sebenarnya tak faham apa. Hampir cakap, hampir terang, hampir apa pun kat mereka tak faham apa. Mereka ni lagi teruk daripada menatang. Menatang pun reti ikut cakap gembala dia. Tetapi manusia tak reti ikut cakap Tuhan dia. Wallahualam. Lepas ni kita sambung ayat alam tara ila rabbika kaifa maddaz zil. Lepas ni dia nak cerita pula tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dia antara tanda kekuasaan Tuhan, benda ni tuan-tuan bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan boleh tahu. Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang akan disebutkan dalam ayat yang berikutnya, dia kata apa? Bayang-bayang. Bayang-bayang tu saja cukup jadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Bayang-bayang. Heran dengan bayang-bayang ni, heran. Dia sat panjang, sat pendek macam tu. Pagi-pagi kita bangkit tidur, matahari baru terbit keluar, mai waktu duha dan sebagainya, matahari duk condong macam tu, bayang panjang renjong. Matahari duk naik, bayang makin duk pendek, makin duk pendek. Bila matahari tegak atas kepala, tak ada bayang. Saat matahari nak pergi turun pula, duk pergi ke sana, bayang dia duk pergi renjong kot ni pula. Sampai dah waktu nak senja, tu dia, bayang punya jauh duk ada. Lepas tu, Tuhan kata dalam ayat ni, pelan-pelan Tuhan tarik bayang-bayang tu. Malam, bayang-bayang tak ada. Bila malam, bayang-bayang tak ada. Bayang-bayang tu tanda kekuasaan Tuhan. Tuhan bagi jadi bayang-bayang tu ada pasal. Berapa hari bulan ni? Televisyen tu abang nak tengok arah kiblat. Ikut bayang-bayang kayu. Dia kata, ada dia beritahu dalam televisyen 2-3 kali. 2-3 tarikh dia bagi. Berapa hari bulan berapa, pukul berapa. Pacak satu kayu, tengok bayang-bayang dia ikut mana. Bayang-bayang mai ikut tu, itulah arah kiblat. Pasal apa? Pada tarikh tu, pada masa tu, matahari tu ada tegak di atas Kaabah. Maka kalau kita pedomankan cahaya matahari masa tu, kita nampak bayang tu dia tepat pergi kepada ain Kaabah. Jadi kalau nak buat ni, buat di rumah. Jangan buat di masjid. Buat dia lari kiblat pula. Dan lagi jenuh duk katok tile ni pula, dia duk sengih ke mana kan? Allah dia jadi pasal. Kan? Di rumah tak apalah. Buat kita boleh duk alih sejadah. Kan? Buat di masjid punggah habis. Kan? Bayang-bayang tu tanda kekuasaan Tuhan. Dia ada cerita rupanya benda ni dalam Quran. Kata itu adalah tanda kekuasaan Tuhan. Lepas tu dia main lagi beberapa lagi tanda kekuasaan Tuhan. Dan dalam ayat tu pula Tuhan kata apa? Dia kata, awak hampa ingat Tuhan tak boleh buat ke bagi bayang-bayang tu tetap panjang dia? Tuhan boleh buat. Kalau dia nak buat bayang, yang kata bayang ni panjang dia 2 jengkai. Tuhan boleh buat. Tapi tak, Tuhan tak buat macam tu. Tuhan buat bagi, dia ada waktu panjang, dia ada waktu pendek. Sama macam Tuhan buat jari kan. Tuhan buat jari ni. Ayat nu apa nu an-nusawiya bananah nu nak bagi sama jari ni. Tuhan kata, wah, hampa ingat aku tak boleh nak buat bagi jari, cap jari tangan manusia ni sama. Hampa ingat aku tak boleh buat ke? Lah ada tak sama. Berapa bilion manusia ada dalam dunia ni, tak ada 2 orang yang sama ni. Tak ada. Tuhan kata, awak hampa ingat aku tak boleh buat bagi sama. Nak bagi sama lagi senang. Nak bagi tak sama ni susah. Ada juga kawan tak apa cerdik, hidup cabar balik. Dia tahu awak Tuhan tak boleh buat bagi sama. La ilaha illallah. Macam kawan tu boleh buat kapal terbang, boleh buat helikopter. Dia pergi cabar kawan tu. Awak hang tak buat basikal.
Allah, sakit kepala nak jawab kat dia. Sampai terbang helikopter boleh buat, dia pergi cabar untuk suruh buat basikal. Apalah punya orang. Hang tak bercakap pun orang tak tahu kita hang tak apa tadi. Hang bercakap pun orang tahu hang tak tahu. Macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita bab bayang ni, Tuhan kata bayang dia boleh buat bagi panjang, ada masa panjang, ada masa pendek. Tuhan kata aku boleh buat kalau aku nak buat bayang bagi jadi tetap. Panjang tu aja. Boleh buat. Tuhan kata itu senang aja. Tapi Allah buat bagi bayang jadi panjang pendek, ada pasal, ada sebab, ada manfaat untuk manusia. Akan dibincangkan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.